Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita dalam channel Abu Bazli. Keterberkaitannya. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, apa yang kita perlu tahu? Kita perlu juga tahu jenis-jenis cara ataupun jenis-jenis penyembelihan. Penyembelihan ni tuan-tuan, secara asasnya dia ada 3 jenis. Satu, apa yang dipanggil sebagai az-zabhu. Az-zabhu ni ialah menyembelih bahagian bawah leher haiwan yang kita ingin sembelihkan tu. Kenapa? Kalau bagi haiwan yang maksudnya az-zabhu ni bagi haiwan yang berleher panjang, kita menyembelih bahagian bawah. Bahagian bawah. Contohnya adalah seperti haiwan unta. Maknanya leher dia panjang, takkan kita nak panjat ke atas kan. Itu kita boleh kita sembelih secara az-zabhu. Az-zabhu maknanya kita sembelih bahagian bawah. Selain daripada unta, apa lagi haiwan yang berleher panjang? Mungkin zirafah, tapi zirafah kita tidaklah sembelih dan makan zirafah secara kebiasaannya kan, secara tanpa darurat, sebab kita tak makan daging zirafah. Umumnya kita tak makan daging zirafah. Okey. Jenis penyembelihan yang pertama. Kemudiannya jenis penyembelihan yang kedua pula apa dia? Iaitu apa yang dipanggilkan sebagai jenis penyembelihan secara an-nahru. An-nahru ni apa? Kita sembelih bahagian atas leher haiwan. Khususnya bagi haiwan-haiwan yang macam mana? Haiwan-haiwan yang boleh kita jinakkan, haiwan-haiwan yang boleh kita baringkan. Contohnya seperti kambing, seperti lembu, seperti kobau, yang biasa. Maknanya kita sembelih bahagian atas, dekat dengan kepala. Maknanya kalau kita dari segi amal ni, nanti kita akan membicarakan sedikit sebab kita tak khususkan tentang cara-cara untuk pengendalian dan penyembelihan tu, tapi kita membicarakan tentang dalam sesi ini kita membicarakan tentang apa itu persembelihan kan. Jadi kita tak khususkan, tapi dari segi kaedahnya amalan yang biasa, amalan ukur, dikatakan kita bagi penyembelihan an-nahru ni dia ambil jarak daripada antara leher ke tempat batang leher kita nak sembelih lebih kurang 4 jari daripada bawah telinga haiwan sembelihan itu. Kerja khususnya. Tuan-tuan, itu sembelihan yang kita umumnya kita sembelih, kalau syaratnya kita akan belajar nanti, kita akan sembelih, kita mesti putuskan urat nafas ataupun urat harkum, kita mesti putuskan 2 urat merih. Wajib. Tapi ada tak haiwan yang kita istilahkan sebagai sembelihan tetapi kita tidak putuskan urat yang ada dekat leher, iaitu urat halkum dan urat merih? Ada tuan-tuan. Sembelihan cara macam mana? Seria sembelihan secara kerana terpaksa. Kan? Kerana terpaksa, istilahnya darurah. Jenis sembelihan yang digelarkan sebagai al-akru. Ini sembelihan darurah dipanggil. Tapi bukan saja darurah, bahkan kalau untuk bagi binatang buruan, binatang liar yang tak boleh kita jinakkan, biasanya kita sembelih dengan niat kita melepaskan satu senjata, ataupun contohnya kita gunakan anak panah, kita lepaskan anak panah tu dengan niat sembelihan untuk mencederakan haiwan hingga menyebabkan kematian. Itu dipanggil sebagai al-akru, sembelihan sebagai secara al-akru. Al-akru ni istilahnya kerana terpaksa. Haiwan tu tak boleh kita dekat, kita tak boleh potong urat merih dia. Khususnya pada binatang-binatang liar. Tetapi boleh tak pada binatang macam lembu, kambing apa semua? Boleh. Tapi dalam keadaan darurah. Contohnya lembu, aksiden, kena langgar. Nanti kita akan belajar. Masih ada lagi apa yang dikatakan sebagai hayat mustaghirah je. Kan? Masih ada lagi hayat mustaghirah. Tapi kita nak jadikan haiwan itu halal, tidak membazir, supaya jangan sebab kecederaan dia, jika kita tak halal untuk kita makan, maka kita boleh sembelih. Contohnya kalau lembu tu
terpelanting, termasuk dalam parit, masuk dalam tanah, kita tak boleh nak angkat lembu tu. Tak ada kudrah kita untuk angkat lembu tu. Tapi takut lembu tu mati sia-sia, mati lemas, tanpa halal untuk kita makan, maka kita niatkan potonglah mana-mana bahagian yang boleh menyebabkan kepada kematian, mungkin ekor, mungkin kaki, apa kita potong mana-mana dengan cara mencederakan dia, yang dengan niat untuk membolehkan haiwan tu putus nyawanya, mati. Itu sebagai yang dipanggilkan secara al-akru. Bukan saja haiwan yang macam saya cakap tadi, mungkin juga haiwan termasuk dalam pigi. Kita nak pigi kepala dia tertanam, leher dia tertanam. Macam mana kita nak sembelih? Leher dah tertanam. Jadi kita mencederakan mana-mana bahagian haiwan dengan niat yang membolehkan kepada nyawa dia tercabut. Itu dipanggil sebagai al-akru. InsyaAllah tuan-tuan, ada 3 jenis. 3 jenis penyembelihan. Pertama sekali apa tadi? Az-zabhu, kemudiannya an-nakru, kemudiannya apa lagi yang terakhirnya al-akru. Tapi lazimnya kita di Malaysia ini menggunakan jenis penyembelihan sebab apa yang dipanggilkan sebagai an-nakru. Az-zabhu, sebab Malaysia ni tak adalah banyak unta, tapi kalau sembelihan unta ni disunatkan secara az-zabhu. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Boleh, saya percaya. Alhamdulillah, selesai tentang part 3 tentang jenis-jenis sembelihan. Semoga kita berjumpa lagi. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.